Okay, thank you Puan Mariam. So hari pertama untuk PKP, apa khabar semua? Hopefully semua okay. Hari ini saya demam teruk. Demam sebab kena hujan semalam. So saya kali hujan ni memang cepat demam lah sebenarnya. Tapi insyaAllah tak ada apa-apa lah kot. Sampai bengkak mata sekarang. Okay, kita nak tunggu lagi ke tak, tapi basically 10.40 dah sebenarnya. So bila dah 10.40 ni, of course lah, saya akan fokus terus je. Kalau Puan Maria nak buka webcam pun boleh, saya boleh terus borak ke macam mana, okay je. Anytime. Okay, tak tahu, Facebook pun agak problem juga malam ni. So siapa yang ikut kelas ni through Facebook group, saya ucapkan minta maaf jugalah sebab memang agak problem juga. Okay. Okay. Puan Maria, boleh kita start ke? Okay, semalam kita sampai ke topik jadi lebih kepada untuk promotion masa musim PKP ni lah sebenarnya. Semasa setengah borak semalam, which is saya tak ada letakkan sebarang bajet pun sebenarnya, tapi apa yang berlaku pada lebih kurang pukul 11 malam, starting ada orang mula untuk beli di Shopee saya lah sebenarnya. So kebiasaannya saya akan letakkan bajet untuk iklan di Shopee sebenarnya, at least dalam mungkin dalam RM50 untuk sebulan lah. Okay, so disebabkan lepas raya ni memang saya tak ada letak apa-apa bajet, dan biasa kalau kita tak letak bajet memang agak kurang sikit lah sales tu. So apa yang berlaku, walaupun tak ada bajet untuk promotion, pembelian tetap berlaku. Okay, sebab ada kempen daripada
daripada pihak Shopee tu, saya percaya. Tapi apa yang menarik sebenarnya adalah disebabkan Shopee sekarang dia tengah update dia punya website. So dia update algorithm dia dan dia update dia punya polisi. So alhamdulillah disebabkan produk yang saya jual tu produk yang memang orang cari dan produk tu memang menepati apa yang basically sales page tu lah, produk yang saya upload tu menepati apa yang Shopee nak. So saya dah dapati saya punya iklan ataupun produk di Shopee tu stand out lagi lah berbanding dengan akaun-akaun lain yang mungkin guna teknik whitehead. Okay, so sama juga sebab benda yang saya amalkan ni memang diajar di Shopee Academy. So antaranya gambar yang menarik, gambar yang convert kepada sale, main dengan video, main dengan title. Of course kita ubah sikit title mengikut keywords yang orang cari dan details banner juga kita punya review dan sebagainya. So apa yang saya notice malam memang at least dalam satu malam transaksi saya lebih kurang 2,000 lebih. So ada lebih kurang tak banyak pun dalam 7 ke 8 transactionnya, tapi nilai dia tu tinggi sebab customer beli 10, 20, 30 memang banyak lah sebenarnya. Okay. So saya dapati benda tu bagi impact dan saya nak kongsi kepada orang ramai juga lah, kepada orang ramai kepada anda semua. Kalau berniaga, kalau tak ada website pun boleh guna Shopee juga sebenarnya. Dan kalau mengikut apa yang berlaku semalam, saya tak guna ads pun. Yang tu adalah free marketing. Shopee account yang free saja tanpa menggunakan ads. Okay, sebab kita boleh set up keywords untuk Shopee ads juga. Alright. Okay. Saya lagi menanti Puan Mariam. Tim A hari ni seorang je ke? Hey, tim A. Ni kalau tim BTC ni macam meriah. Macam-macam orang dia. Okay. Oh, ada siapa tengah masuk tu? Ada Cik Saifuddin. Okay. Nama baru. Saya tak pernah, mungkin tak pernah interview lagi kot. Okay, saya seorang je lah. Okay, keyword tu yang nak belajar. Actually, keyword tu simple je. Macam saya sharekan dalam kelas lah. Saya guna 3 method. Okay, yang first kali carian di Google search keyword. Itu Google punya lah, itu percuma je. Satu lagi adalah gunakan Sasket daripada Sifu One Moose. Yang tu berbayar lah. Satu keyword sekali kita cari tu, dia ambil, dia akan charge lebih kurang dalam RM1 kalau saya silap. Itu berbayar lah. Dan yang ketiga saya gunakan keyword tools.io. Yang tu yang dia ada free version dan dia ada yang berbayar punya. Apa matlamat kita nak keywords tu adalah untuk kita nak target perkataan yang orang cari. Okay, perkataan apa yang orang type dan apa yang membuatkan orang type perkataan tu. So basically dia adalah technical sikit. Saya akan buat video lah, senang cerita. Okay. Sebab buat video lebih senang untuk explain pasal benda ni. Tapi apa yang saya boleh beritahu, apa impact keywords tu basically daripada search engine, sama ada search engine dalam Shopee, search engine di Google ataupun search engine di even di Facebook. Okay, dia bagi impact sebab apa yang saya ambil keyword tu adalah keyword yang famous keyword yang orang type. So berbanding dengan kita tak ubah apa-apa, kita letak sekadar nama produk saja. So dia takkan trigger lah, dia akan jadi biasa je. Tapi bila kita letakkan tambahan dengan keywords tu, apa yang jadi bila
customer type perkataan keywords tu, automatically dia akan trigger saya punya page. Sales page lah. Okay, kalau di dalam Shopee, of course kita punya produk sudah akan keluar. Okay. Kalau di Google, okay, kita boleh gunakan di Google juga, sama ada di website ke ataupun di landing page ke ataupun di Facebook, dia akan trigger juga untuk keluar di platform search engine tu. Okay. Okay. So, Puan Mariam, insyaAllah saya buat video khas untuk ni lah sebenarnya. Okay. Sebab rasanya saya ada ajar dalam kelas lah, tapi mungkin technical punya part kot. Dan benda ni memang kena gunakan desktop lah untuk saya ajar. Right? Okay. Dah ada kedai Shopee tapi belum masuk semua produk kerana keyword tu tak tahu. Oh, okay. Mana keyword di platform Shopee. Okay. Jadi teknik dia sama je. Teknik yang sama juga dipakai, cuma tambahan dia, saya letakkan nama lokasi. Contohlah, kita jual produk biskut Oreo contoh kan. Apa yang saya buat, saya letakkan antara tips kalau di Shopee lah, ready stock. Saya akan letakkan title ready stock tu dulu, nama produk, tambah dengan lokasi di mana. Okay, contoh kalau saya aim pada semua negeri pun, saya akan letakkan semua negeri juga. Okay. Supaya apa? Supaya biasanya psikologi bila buyer ni tengok, dia akan tengok kepada lokasi yang paling dekat dengan dia. Contoh ejen Semenyih, ejen di Selangor. So of course orang psikologi dia akan beli kepada ejen yang paling dekat lah. Okay. Basically itu conversion yang paling tinggi lah sebenarnya. Saya try buat eksperimen ni. Kalau contoh orang beli tu daripada luar pun, adakah dia akan beli dengan seller yang berdekatan dengan dia? Jawapan dia yes. Okay. Dan juga ada bezanya kalau kita tulis siap-siap as a local seller ataupun ready stock yang kita berniaga ni ada ready stock dekat kita, berbanding dengan seller-seller lain yang import, yang buat dropship lah mostly, import daripada China, yang seller-seller daripada Indonesia, ya, berduit dah masuk dah juga, dan seller-seller daripada luar lain. So, keywords tu main peranan lah, sebab tu saya letakkan ready stock, dan juga nama produk tu, dan juga lokasi saya. Contoh, saya target ready stock di Kuala Lumpur. Okay. So benda tu conversion dia adalah lebih tinggi. Okay. Dan keywords tu bukan kita letak dekat title juga. Kita tak terhad lah. Kita boleh letak di ruangan details tu sebenarnya. Okay, contoh biskut sedap, biskut raya 2021, biskut viral dan sebagainya. Benda-benda tu saya akan ambil dan saya akan upload di dalam ruangan detail di bawah sekali biasanya. Okay, dah ada kedai di Shopee. InsyaAllah kalau tu boleh share link ke apa, nanti bolehlah kita komenkan macam mana. Okay. Sebab Shopee simple je. Shopee so far the best lah yang saya guna sebab of course kita tak bayar lah, melainkan kalau anda guna Shopee Ads. Tapi another one is charges dia agak so far still boleh diterima lagi lah, dalam paling banyak pun 5%. So which is okay, still okay. Sebab dia dah support sekali delivery. So kita tak perlu bayar delivery lah. Okay.
Okay, ada apa-apa soalan lagi tak? Saya nak tengok Muhammad Saifuddin, ada apa-apa soalan ke nak tanya? Kita tunggu hari ni, pukul 11 dah. Baru 2 orang masuk. Saya tak tahu line problem ke apa ke. Okey. Cara untuk print kertas assignment di Shopee pakai kertas biasa. Actually boleh je sebab dia akan bagi option. Okey. Okey, saya tunjuk teruslah alang-alang tu. Cara untuk print kertas assignment. Okey, jap Alright, kita pergi ke Shopee kejap. Tembak. Okay. Right. Kita pergi ke Seller Center. Okay. Alright. So basically dia dekat ke shipping. Okay, kejap dia. Okay, dekat sini. Okay. Dia ada satu ruangan sini dekat thermal printing. So kalau kita klik dekat sini, basically dia akan generate mengikut size A6 lah. Size A6 ni adalah size, contoh dia macam ni. Size yang biasa untuk thermal printer. Okay. So ini adalah size A6 berbanding dengan size A4. Okay. Ini size A4. So ini ada size A6 lah, which is kertas daripada kertas thermal printer. Okay, kenapa kita basically kalau kita berniaga online kita guna kertas ni sebab costing dia adalah lebih murah sebenarnya sebab dia sekali satu roll tu, contohnya macam ni nak kat habis dah lah. Satu roll ni dia ada yang 300, ada yang 500 dan harga dia saya boleh katakan lebih murah lah berbanding dengan costing guna size A4 ni sebab A4 satu ring mungkin dalam RM11. Paling banyak pun ada 20, 50 lah paling banyak pun. Tapi kalau kertas ni ada 200, ada 300, ada 500 satu roll. Dan harga pun mengikut kertas lah. Ada yang paling murah saya pernah dapat sehingga RM8.90. Tambah delivery RM4. So dalam costing dalam RM13 ke RM14 lah. Okay. Dan thermal printing ni basically tak semestinya kita guna printer thermal tu. Kita boleh guna printer biasa je, cuma kita kena koyak satu persatu dan susun masuk tu dan ikut setting lah size dia. So bagi menjawab soalan Tuan Sabri tadi,
Basically dia dekat ruangan shipping setting ni, klik dekat thermal printing dekat bawah ni. So size ni basically kepada yang saya pilih atas ni lah kan. Kalau tak ada lah. So yang ni kalau nak off kan dia akan ikut size kepada size A4 tu lah. Alright. So hopefully menjawab soalan lah. Cara nak print kertas assignment di Shopee pakai kertas biasa. Basically boleh pakai kertas biasa je. Sebab kalau klik size A6 tu, boleh je print kertas A4 biasa, tak ada masalah. Cuma kalau nak kena gunting ke apa lah, itu je lah isu dia. Bazir kertas lah basically. Okay. Size dia akan keluar juga. Kalau kita klik tu dia ikut size A6. Okay. So basically kita boleh buka lah dalam, saya sekarang ni dah ada 4 akaun Shopee. Tu salah satu akaun Shopee yang saya tunjukkan lah. Which is tak ada visitor sangat sebab tak letak bajet untuk campaign. Tak ada buat Shopee ads untuk minggu ni sebab minggu ni orang tak membeli sangat. InsyaAllah mungkin awal bulan nanti baru kita akan aktifkan balik lah. Which is baru gunakan Shopee ads balik. So sekarang normal lah, tak ada transaction, tak ada traffic apa semua lah. Sebab Shopee ni dia ada promosi every month. So contoh macam bulan depan dia ada campaign 66 pula. Actually setiap bulan adalah 55, 66, 77. Tapi kebiasaannya yang paling besar adalah 10-10, 11-11. Single day campaign kita panggil. Itu campaign paling besar lah sama ada Shopee ataupun Lazada. So walaupun saya ada website sendiri, saya juga jual di Shopee dan jual di Lazada dan sebagainya. So tak ada masalah. Dia bergantung kepada jenis produk dan bergantung kepada strategi kita lah. Sebab apa yang saya buat, bila kita jual di Shopee, kita letakkan bahan marketing kita. Okay, contoh saya letakkan thank you card ataupun voucher dan receipt. Bukan receipt lah, receipt kita bagi dalam email je. Kita bagi macam untuk galakkan dia beli direct dengan kita, tak payah beli dalam Shopee dah. So kebanyakan memang hasil bila dia nak beli second kali kedua, ketiga, keempat, memang kebanyakan customer akan beli di direct dengan kita. Dia tak perlu beli ke platform lain lah. Alright. Okay, by the way saya tak dibayar oleh Shopee untuk promosi Shopee. Tapi saya sendiri gunakan Shopee untuk pembelian. Dan juga saya jual barang di Shopee juga. Okay. Ya. Apa ni coach? Ya. Macam ni. Kalau macam saya dah dah masuk Shopee. Okay. Kalau macam saya bisnes serbuk kopi. Okay. Macam mana, ada cara dia tak kalau macam bila customer dia type serbuk kopi tu, kita yang first naik atas. Syarikat kita naik atas. Ada cara dia. Ada coach. Okay, ada. Of course dia bergantung kepada adakah kita produk sendiri ataupun jual as a supplier lah kan. Dia sebab Tuan Safidun saya pernah jumpa. Okay. Tak keluar muka so tak tahu yang mana satu. Okay. So basically kita boleh target lah keyword, contoh kopi ataupun perkataan-perkataan yang orang ramai type tu sebenarnya. Sebab bila kita gunakan keywords tu, di Shopee Ads tu dia akan trigger berdasarkan keywords tu. So iklan ataupun kita punya produk tu akan muncul di hadapan lah, berbanding dengan pesaing-pesaing lain. Tapi impact dia bila orang customer klik, Shopee akan charge kita. So dia campaign bayar lah. Kita Shopee Ads ni kita kena bayar kepada Shopee untuk tunjukkan kedai kita ni dekat atas. Okay, tu cara paling cepat lah setakat ni. Dia macam ibaratnya tergolong dalam iklan jugalah kalau buat macam tu. Betul. Sebab kita kena bayar kepada Shopee. Tapi kena bayar tu tak adalah mahal sangat. Which is ada yang 20 sen, 50 sen, dia bergantung pada keywords lah.
Okay? Oh, Contohlah bila kalau kita search kopi kampung, kopi Kedah atau kopi something. Perkataan yang orang type tu kita boleh ambil untuk gunakan dan bayar kepada Shopee. okey. Okay? Oh, dia Dan tak ada bayaran satu secara monthly, tak ada kan? Dia setiap kali orang klik baru dia charge. setiap kali mati. Okay, cara dia kita kena top up kepada Shopee. Aha. Contoh bila kita top up paling murah dalam RM20, paling mahal ada sampai 100 pun, 200 pun ada juga. Tapi saya biasa top up 50 je. Bajet saya biasa 50 je untuk setiap kali kempen. So trik dia yang saya akan gunakan 3 ataupun 5. Satu produk saya upload 5 kali. Faham? Oh, okey. Satu produk saya upload 5. Okay? Mungkin gambar yang sama, ada gambar berbeza, ada copywriting berbeza, ada yang title berbeza dan sebagainya. Sebab dia ada few kriteria jugalah. Tapi produk tu sama je sebenarnya. Sebab apa? Tujuan dia saya nak monopoli bila orang type contoh kopi Kedah ataupun kopi kampung ke apa, yang akan keluar tu semua iklan kita. Itu satu itu yang berbayar. Dan disebabkan kita bayar tu, kita akan muncul di atas dan kita yang original punya, yang organik pun akan keluar. So dia akan keluar 2 kali. Okay? Oh. Okay. So teknik ni kita gunakan nama dia, saya namakan sebab tak ada orang ajar lagi, tapi saya gunakan teknik monopoli di mana contoh kita apa-apa platform ataupun keyword yang orang type, sama ada Instagram, Facebook ataupun platform YouTube dan sebagainya, saya targetkan benda tu saya upload banyak-banyak di dalam platform tu. So dengan tujuan bila orang type, dia akan muncul search engine pertama akan keluar lah. Dia akan keluar, okay, kopi kampung ni, kopi apa. Tapi sebenarnya owner tu adalah orang yang sama juga. So boleh. Oh, walaupun keyword yang kita letak tu banyak nama, dia charge tetap sama lah. Bukannya dia charge apa ni, macam contohlah kan, keyword yang kita letak tu 5 nama lah. Contoh kopi kampung, kopi asli kan, contoh 5 keyword tu. Tapi tiap kali customer klik tu, dia akan charge 5 keyword tu atau atas satu keyword tu. Dia akan charge berdasarkan satu kali klik. Sama ada klik tu dia berdasarkan daripada keyword mana. Contoh orang type keyword kedai kopi kampung. So Shopee biasanya lah ni berdasarkan pengalaman saya, Shopee dengan Google dengan Facebook. So tiga-tiga ni biasanya akan charge berdasarkan orang klik di carian keywords tu dulu. So kalau contoh bila dia type tapi dia tak klik, so dia takkan charge kita. Okey. Kiranya dia tak charge kepada apa ni, 5 keyword yang kita masukkan tu, dia tak adalah charge semua tu. Dia charge atas satu je lah. Dia ada algoritma dia sendirilah sebenarnya. Sebab contoh walaupun orang tu klik, tapi ada kiraan dia juga. Mungkin daripada IP yang sama ke apa, dia tak kira benda tu. Tapi ada certain benda kita boleh tengok lah dia punya report tu, berapa banyak orang yang view produk kita ataupun daripada klik tu ada tak transaksi berlaku ke sebagainya. Sebab benda tu semua ada tracking, kita panggil tracking analytic. Okey. Okay. So jalan paling senang saya suggestkan bila kita upload produk tu, one of the item yang kita boleh gunakan adalah Shopee Ads. So Shopee Ads dia ada 2, satu Discovery Ads, jangan guna, saya haramkan anda guna Discovery tu, dan kita guna hanyalah keyword search saja. Sebab apa? Keyword ni bila orang type kopi kampung, kopi Arabica ke ataupun kopi luwak ke contoh, yang tu yang akan trigger untuk keluar kita punya iklan. Dan itu adalah conversion yang paling efektif sekali berbanding kalau gunakan Discovery Ads. Sebab Discovery Ads ni dia akan keluar di depan dan juga di bawah. Dia panggil similar product. So sangat-sangat tak berbaloi sebenarnya. Dia cepat gila makan kredit kita. Okay? Okey. Thank you, Coach. Konsep Sebelum saya nak cuba try masukkan keyword, banyak keyword lah, tapi saya tak tahu, takut dia charge bergantung kepada jumlah keyword yang saya masukkan tu, walaupun setiap kali customer tekan klik atas satu keyword tu. Tak, jawapan dia tak. Okay, contohlah saya letak 50 keyword pun.
Tapi keyword mana? Sebenarnya kita bukan istilah dia, kita bukan letakkan banyak. Even letak 300 keyword pun boleh, tak ada masalah. Tapi adakah 300 tu semua keyword tu convert? Sebab tu saya pecahkan, okay, target dia cari yang volume 1000 ke 5000 ke atas contoh. Kita target yang tu je. Yang tak Oh, perlu nak yang 30 tu memang tak pandang langsung lah. Bawah 100 saya tak akan ambil biasanya. lepas tu coach, kalau macam kita nak cara untuk kita deal dengan Shopee supaya dia iklankan kita dulu. Basically kita kena top up kredit dia je. Oh, top up kredit je lah. Top up, basically kita top up kredit, lepas tu Shopee akan bagi option bila setiap kali kita upload produk, bila kita upload produk tu dia akan bagi 2 suggestion, gunakan ads, kita panggil istilah boost ads lah. Sama ada discovery ads ataupun keyword ads. So kita boleh pilih lah. Kalau tak nak pun tak payah pun tak apa, tak payah top up. Tu je. So yang lebih efektif keywords ads lah. Kira. Ya, betul. Saya selalu suggestkan guna keyword ads berbanding dengan discovery ads. Sebab keyword ads tu kita boleh control. Okay, one thing, kalau guna keyword ads, jangan pilih automatic placement. Okay? Kita buat Automatic manual. placement ni maknanya pihak Shopee yang automatic dia pilih je, dia main random. Dia akan letakkan contoh 50 keyword, pandai-pandai lah kau. Contoh. Selalu pilih manual. Contoh sebab apa saya boleh control. Keyword apa? Contoh atas 1000 je. Okay, atas 1000 je kita ambil lah 5 ke 10 dulu. Keyword yang setakat 20-30 orang type, contoh kek kopi ke ataupun benda yang luar kawalan, bukan target customer kita, mungkin penapis kopi ataupun tumbler kopi. Maksudnya macam ni. Coach, kiranya keywords kalau dekat bahasa dekat Shopee keywords ads lah. Kalau Betul. macam dekat Facebook tu dia kira yang macam apa dah interest yang kita letak tu. Interest is another side lah, dia bukan keywords. Keyword ni dia ada dua lah. Biasanya kita gunakan sebab kalau Facebook ads dia ada Kita banyak. boleh pilih kopi ke peminat kopi. Itu one of dia panggil feature lah, bukan. Jawapan dia bukan, sebab keywords ni biasanya kita gunakan dua platform je selalunya. Saya sendiri saya gunakan di Shopee Ads keywords dan juga di Google Ads keyword, dia panggil search keyword. Okay, dua je platform. Kalau Facebook tu dia benda method lain, dia benda lain. Totally lain sebab dia bergantung pada gambar, dia tak ada bergantung pada keywords. Kecuali kalau tak nak iklan kita kena ban lah. Tak boleh lah guna perkataan tu, itu je beza dia. Okay. So Coach ada ajar ke untuk keywords ad tu, step-step dia? Saya dah ada ajar dalam kelas, tapi contoh kalau perlukan lagi detail ke apa, nanti saya akan tunjuk video lah khas untuk actually nak saya sharekan ke? Boleh juga. Boleh line apa semua okey Okey je line. Line okey alright, boleh, tak ada masalah. Benda simple je. Okay. Tapi yang saya akan sharekan ni adalah macam mana di Shopee Ads. Okay? Shopee Ads. Ni selepas kita buat posting dah ni. Okay, selepas kita upload selesai produk. posting, dia ada suggestion lah untuk kita buat ads. Betul. Alright. Okay. Alright, sekejap Ada Shopee. Okay. Alright, just boleh tengok screen ni. Okay, basically untuk buat iklan ni, of course kita kena upload produk dulu. Sebab bila kita upload produk, baru akan keluarlah feature ni. Kalau kita tak upload, memang tak ada jumpa lah. So, cara dia pergi ke tepi ni, dia ada ruangan marketing center. Okay, dekat ruangan Shopee Ads. Right, sekejap. Shopee Ads. Alright. Okay, contoh boleh tengok kat sini lah, ads kredit kosong sebab saya tak top up lah. Kalau kita top up, baru ada data. Okay. Tapi contoh lah, okay. Ini antara produk-produk yang saya setkan sebab bajet. Yang kita dah buat posting dah ni. Ini yang kita dia Shopee ni satu posting, satu ads dia dikira berapa banyak produk kita. Kalau kita ada 50 produk, kita boleh buat 50 iklan berbeza. Okay? Dia macam 50 iklan dalam satu ads, dalam kiranya 50 ads lah setiap posting tu. Setiap satu produk kita nak buat satu ads.
Sebab dia Ha. satu kita boleh set daily budget, satu lagi kita boleh set bergantung pada kempen kita berapa lama lah. Okay. So saya ni tak Macam ada Facebook juga. saya tak ada data juga, tapi apa yang saya boleh tunjukkan contoh, alright, kita boleh set dengan okay, saya klik dekat new search ad. Okay, of course lah kita Dia akan memang kena promote. setting pakai desktop pakai laptop. Betul. Sebab Shopee ni lagi sedap setup guna desktop ataupun guna PC lah berbanding guna ads. Sebab tu saya kalau upload pun saya tak suka guna phone sebab banyak sangat limitation dia. Okay. Dan Shopee ni dia banyak update sebenarnya. Dia akan banyak update berbanding guna phone. Dia punya apps tu lembab sikit update. Compare to desktop lagi cepat update. Okay. Alright. So kebiasaannya of course kena ada produk lah dan sama ada kita nak set limit ke atau nak set budget. Biasanya saya set budget lah. Okay, contoh saya nak set budget sehari berapa banyak. Mungkin kita letaklah dalam RM10 per day. Boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita nak control. Untuk sekarang ni kita nak control dulu is it money ataupun duit yang kita buat ads ni berbaloi tak? Convert sale tak? So kita try. Slowly kita akan increase lah. RM10. Contoh kan. Okay. So time pun kita boleh set juga antara bila sampai bila. Contoh target musim gaji ataupun nak target masa certain masa pun boleh, tak ada masalah. Ataupun nak not unlimited time pun boleh. Okay. So daripada segi sini kita boleh pilihlah produk apa. Contoh saya pilih produk buku resepi ni. Okay. Lagi tak? Okay. So saya pilihlah ni sebab tu produk kena upload dulu. Then baru akan keluar benda ni. Kita boleh terus direct pilih. Yang tadi keluar tu kira posting kita tu? Betul. Itu yang memang dah live. Yang memang dah upload. Kita upload berdasarkan produk. Ya, betul. Posting kita. Okay. Maksimum dia boleh upload serentak 50 lah. Kita boleh upload dalam sekali buat iklan ni. Alright. So selalu saya suggestkan sebab keywords ni jangan pilih auto selected. Okay. Jangan. Saya haramkan anda buat auto selected ni. Kalau nak pilih manual. Okay. So kita offkan kat ni. So kita klik kepada add recommend. Okay. So dia akan bagi suggestion. Okay, nampak kat sini. So tips yang saya boleh sharekan, pilih keywords yang atas 1000. Okay. Contohlah pressure cooker. Ini okay. Kalau dalam kes ni produk dia adalah buku resepi. Okay. Kalau buku resepi kita pilih benda yang related lah. Tapi contohlah dia keluar pressure cooker apa semua ni. Okay, contoh. Ini related. Satu. Lagi ada tak? So kalau orang type pressure cooker, keluar jugalah buku resepi tu? Dia punya method dia, contoh bila orang type pressure cooker, kalau kita pilih contoh keywords ni, dia produk kita ataupun iklan produk kita akan keluar sebab kita pilih target ni. Tapi biasanya psikologi orang type pressure cooker nak beli buku ke nak beli pressure cooker? Pressure cooker lah. Yes. So itu bukan maknanya mungkin jumlah type ataupun orang yang trigger dia akan trigger banyak. Tapi yang dia bukan beli dengan kita. Dia akan cari benda lain sebenarnya. So it's not tapi dia macam related jugalah. Dia related tapi bukan indirectly lah. Dia macam contoh kita jual tudung. Tapi keyword orang type tudung saji. So macam tu lah case dia. Okay. So melainkan kalau kita jual pressure cooker then of course ni benda ni memang jackpot lah, memang related lah. Dan dari sini kita boleh tengok okay, jumlah search volume kat sini. So berapa ramai yang type. Kat sini saya boleh tengok lah okay, brand apa yang famous. Brand Philips, Noza dan sebagainya lah. Okay. Dan sebagainya. So contoh kalau yang bawah 100 memang saya takkan pilih lah. Okay. So dalam kes ni okay, ada satu lah nampak resepi contoh macam ni. Saya akan pilih dua ni lah dulu. Okay. So the beauty part of ni sebenarnya kita boleh set sama ada okay, kita pergi balik quality score dia is one thing. Tapi dari segi match type ni, yang ni yang main peranan utama. Sebab match broad ni basically sama ada dia akan cari yang berkaitan. Kalau orang typo pun dia akan trigger juga ataupun tak. Ataupun nak exact match di mana orang yang type buku resepi je baru iklan kita keluar.
Okay? Okay? Ha ha So, ha ha. saya tak pilih Pilih attack lah. Saya akan pilih broad group. match je. Okay? Dan kalau kat sini dia akan bagi suggested bid. So suggested ni of course lah dia akan bagilah ikut berapa sen, 24 sen. And by default memang dia akan pilih berdasarkan berdasarkan jumlah suggestion. So kita boleh je nak atas ke nak bawah pun boleh, tak ada masalah. Nak set 10 sen boleh, nak set 20 sen pun boleh. Cuma kalau semakin rendah bajet kita, iklan kita Bawah lah. bawah sikit lah senang cerita. Kalau kita letak lebih lagi, iklan kita keraplah keluar. Itu beza dia. Right? So kalau dah sampai sini semua, saya hanya pilih publish promotion. Itu saja. Oh gitu je. Itu je. So, settle. Right? Okay. Shopee akan bagi suggestion, try discovery ads. Jangan. Jawapan dia jangan. Jangan sesekali melainkan anda ada bajet RM100 ke atas per day. Then okay. Right? Sebab apa? Sebab memang discovery ad ni memang kita nampak lah traffic masuk apa semua masuk. Tapi sebab dia jumpa dekat depan. So that's why orang klik. Tapi tak ada transaction. Berdasarkan eksperimen yang saya buat lebih kurang 63 kempen. Memang ke laut lah kempen ni senang cerita. Berbanding dengan keyword ads. Biasa kalau kita search tu, ads dua atas sekali tu, posting atas sekali tu, itulah discovery ads. Tak, yang atas sekali tu adalah keyword ads. Discovery ads ni bila kita buka apps, kita scroll bawah-bawah dia ada tulis produk apa hari ni, contoh. Ataupun satu lagi kalau kita dah pilih produk tu, dekat bawah dia akan keluar similar product. Okay, similar product tu adalah discovery ads. Okay? So dalam kes ni saya no thanks lah. Okay. Ni nak kena disuruh top up lah one thing kan. Top up publish lah. tu publish lah. Publish lah. Kita nak tahu macam mana. Dia tak ada review untuk ads, Shopee ads ni. Tak, dia tak review, terus live. Dia terus. Dia berbeza dengan Facebook, berbeza dengan Instagram, berbeza dengan Google Ads jugalah. Okay. Okay? Okay, coach. Alright. Ni package kali ni, combo satu. Ya, coach yang kita yang pergi minum kat coffee machine itu yang saya cakap sebenarnya PA saya yang handle bahagian online ni. Okay. Ni dia dah lepas bersalin, so sekarang dia yang handle balik lah. Okay, tak ada masalah sebab contohlah macam dalam Shopee, sebab saya sekarang ni dalam proses untuk set up Shopee berbeza. So kita main sebab kalau terlalu banyak produk dan macam-macam niche pun dia jadi bercelaru tau. So kalau perasan saya ada F&B, saya ada pakaian, saya ada kosmetik. So saya pecahkan kepada akaun Shopee berbeza sekarang ni. Itu strategi lain lah. Kita panggil strategi gerung lah sekarang ni. Yalah. Teknik pun sama, kita spam iklan banyak-banyak tapi menerusi kedai yang berbeza. Berdasarkan keyword yang sama, gambar yang sama, copywriting yang sama. Tapi satu produk saya letak 5 terus. Faham? Satu produk letak 5 gambar. 5 iklan. 5 kali upload produk. Faham? Contoh kopi kampung, saya buat kopi kampung 1, kopi kampung 2, kopi 5 kampung 5. Okay, teknik ni 5. tak ada orang. Posting kita tetap satu, cuma ads kita je lah 5 ya. Bukan ads. Kita upload produk 5 kali. Upload produk 5 kali. Okay, contoh Contoh boleh tengok kat sini. Okay, nampak tak? Posting kita. Ya? Posting kita lah maksudnya. Upload produk 5 kali tu posting tu 5. Upload produk kita 5 kali. Produk. Sebab tu saya jadi, kalau tengok sini satu, okay, ni susu durian 1, susu durian 2, susu durian 3. Ada lagi tak? Okay, so ada 3, nampak? Yang live lah, yang dah saya tutup, ada yang tutup juga. So produk tu kadang-kadang saya upload banyak kali. Sebab tujuan dia kita nak conquer dekat Shopee sebenarnya. Dia macam ni lah, macam satu produk saya upload sekali. Saya upload. Dan saya ambil konten yang sama, saya upload sekali lagi. So produk kedua. Produk sama je ni, tapi kira upload kedua.
Dan saya upload sekali, upload ketiga, upload keempat, upload kelima pun. Apa dah? Nama tu sama je. Kita boleh buat eksperimen lah. Maybe title yang sama, gambar yang berbeza. Mungkin title berbeza, gambar yang sama. Tak adalah sama sangat. Tak ada masalah. Okey je. Oh, dia sekurang-kurangnya gambar yang berlainan lah yang boleh lah. eloknya. Boleh, tak ada masalah. Saya kalau malas buat gambar sama je. Okey je. Setakat ni tak ada nak kata tak boleh ke apa, sebab ada produk saya upload sama. Kita nak suruh banyak orang search. Ya, betul. Okey. Kita orang ni baru upload je dekat Shopee, tak ada lagi. Baru. Sebab sekarang ni run ads 100% daripada Facebook. Lepas tu bagi link pada customer untuk beli dekat Shopee. Tak ada lagi untuk Shopee ads. Kiranya ilmu baru lah Madan. Tak ada masalah. Tapi kalau nak main macam tu, make sure sebab kita dah spend kat FB ads tau. Dia ada dua, kita bagi traffic kepada Shopee. So itu maknanya dia ada kita panggil istilah dia macam terganggu lah. Dia tengok kat kita punya produk, tiba-tiba bawah tu ada pula orang buat iklan lah, apa benda kan. Kan ada similar produk, lepas tu from others shop dan sebagainya. So actually suggestion saya, kalau boleh ada satu landing page lagi, maybe guna bukan Bitly, dia panggil apa tu? Linktree. Okay, sama ada kalau orang nak beli direct. Linktree. Okay, macam lebih kurang macam tu lah. Dia masuk tu dia boleh pilih untuk Shopee, WhatsApp, macam betul. tu. Sebab apa? Sebab one thing saya suggestkan macam ni sebab kita tak nak hilang database tu. So biar dia key in order dulu, sama ada gunakan dia kena isi form ke apa dulu, dan baru untuk pembelian selanjutnya baru bagi kepada Shopee ataupun link-link website lain sebagainya. Sebab kalau terus bagi direct link Shopee, kita rugi sebab kita rugi inilah, sebab kalau customer tu tak beli, kita tak dapat apa-apa. Faham? Ads ni per klik. So kalau kita ada satu contoh lah, kita buat satu kolam lah, istilah dia kolam yang boleh capture database, dia nak receive order ke apa semua, dan kalau dia nak bayar, baru bayar guna Shopee. Itu lagi efektif lah sebenarnya. Buat cara tu. Tapi kita daripada Facebook, kita dapat ada database dia. Database tu, database nombor telefon je lah. Sebab dia klik link tak adalah email ke apa. Tak adalah. Actually one of the idea lah untuk dapat database tu sebenarnya. Tapi konsep tu kita bukan bagi direct lah sebenarnya. At least ada nombor telefon. 3 benda je pilih. Kalau boleh dapat nombor telefon, dapat email, dapat dia punya alamat. Tu je. Okay? So link tu macam mana pula coach? Nak setting dia? Nak setting apa nama? Dia macam ni sekarang ni. Bitly apa nama dia dipanggil? Linktree. Linktree. Contoh Linktree tu lah. Linktree tu setup saya ada terlalu banyak, so saya tak adalah fokus kepada tu sangat, tapi that's objektif dia adalah untuk ada satu landing page yang boleh capture database tu. Itu dia. Maksudnya kalau klik link tu, kita minta email. Okay. Email, nombor telefon gitu. Cara funneling yang paling simple yang boleh kita buat. Okay. So contohlah daripada form tu boleh capture kan. Okay. Ni buruk sikit lah sebab lukis guna pensel je. Okay. Buat satu form simple je. Just untuk nak beli online, beli WhatsApp, ataupun beli ataupun jadi agent lah contoh kan, jadi agent. Okay. So beli online ni basically dia akan linkkan kepada sama ada link di Shopee ke ataupun sebagainya, ataupun buat satu form lah biasanya. Kita akan terus letak kat benda ni sebenarnya. Sebab contoh kalau dia pergi kepada WhatsApp tu tak semestinya manual. Kita boleh buat dia semi manual sebenarnya. Contoh kalau dia terus angkat lagi sekali coach, apa ni paper tadi nak screenshot. Oh okey.
Buruk lah. Tunggu saya lukis dulu lah. Okey. Alright. Okay, ini saya cadangkan lah sebab kita buat kita panggil benda ni adalah funneling. Okay. Untuk sekarang boleh buat semi automatic lah. Sebab apa? Okay, contohnya macam ni. So kat ads yang masuk, leads yang masuk tu, buat Linktree ni. So dekat Linktree ni kita boleh bagi dia option. Sama ada dia nak beli online direct, which is kedai Shopee kita lah. Ataupun dia nak beli menerusi WhatsApp dan sebagainya. So another tricks yang kita boleh guna, sebab ini kita nak tapis customer mungkin daripada 50 orang yang klik, dia nak beli direct ke ataupun dia nak tanya dulu soalan atau sebagainya. So kita tak adalah nak entertain semua orang. So kalau dia beli direct, kita dah terus arah, okay nak beli direct terus beli di Shopee je. Tu psikologi dia lah. Tapi sebenarnya kalau orang nak beli di WhatsApp pun, kita boleh set lah macam kita panggil script. Okay, script tanya soalan ke, asal daripada mana ke apa, benda ni template je. Dan boleh buat function auto reply sebenarnya. Dan di akhir tu baru kita akan bagi link untuk pembelian sama ada di Shopee balik lah sebenarnya. Tu psikologi. Okay? So biasanya kita akan suggestkan, okay, tanya minta alamat, okay, dekat sini tuan tinggal kat mana, okay, minta alamat. Tuan untuk delivery boleh tak saya minta alamat? Sebab itu tips ataupun trik yang kita gunakan. Kita nak database tu. Actually, last time dekat Shopee juga sebenarnya. Okay? Alright. So itu saya sendiri gunakan pada landing page. Kiranya kalau iklan Facebook tu letak link landing page lah dulu tak? Betul. Baru kita dapat. Okay, satu tak lagi. Payah letak link WhatsApp. Sebab apa? Sebab setting landing page. Istilah dia kita gunakan pastilah belajar ads tu daripada mana, tapi apa yang penting kita kena track dari segi Google, kita panggil Facebook Pixel. So kalau kita ada landing page ni, kita boleh track Facebook Pixel kita. Kita boleh track Google Analytics kita. Okay? So that's why saya suka gunakan landing page. Ini istilah kalau orang tak ada website lah sebenarnya. Kalau ada website, there's another part pula sebenarnya. Ada website pun. Ini semi auto lah, dia bukan automatic. Automatic tu. Kalau automatic tu ni kat benda nak WhatsApp. Lu gabalah WhatsApp. Cara ni actually berjaya convert at least 50% yang confirm yang memang serious customer nak beli, semua pergi beli ke online. Yang nak WhatsApp saya berjaya kurangkan lah sebenarnya. So ini one of the tricks. Okay. Dan dia akan nampak macam professional lah, siap ada customer service, nak tanya, boleh buat kolom-kolom, okay, nak tanya tracking number ke ataupun nak check order ke. Padahal WhatsApp ke nombor sama je. Tapi kita nampak besar, kita nampak teratur lah sebenarnya. Okay? Okay. Dapat ilmu baru pula malam ni. Itulah, saya baik tanya. Itulah biasa kalau macam bila kelas orang ramai, segan kot nak tanya. Yalah, faham. To be honest, benda ni bila saya sendiri je. Dia tak ada nak belajar kelas mana pun sebenarnya. So bila kita buat, so sampai satu peringkat macam mana nak shortcut lagi, nak lagi, kalau boleh benda tu boleh automatic. Robot reply ke atau sebagainya kan. Mudahkan lagi. Sebab bila nama FB Ads ni, one thing, warning saya nak bagi, memang kalau guna call to action WhatsApp tu, memang orang akan WhatsApp. Tapi kita akan ada satu problem nak reply semua. Kita akan ada problem nak follow up. Ni belum masuk payment, belum masuk untuk address apa semua lagi ni. Sebab dia ambil masa kita lah sebenarnya. Kita lah orang yang marketing, kita lah orang tolong reply, kita lah orang tolong pack. So, betul tu coach. Sebab sekarang ni kalau yang kita tengah yang macam dekat Facebook ni kan, bila kita respon melalui WhatsApp macam chat semua tu, memang kejar masa sikit. Perlukan masa yang fit. Betul. So apa masa untuk family pun jadi terhad. Welcome to our life. Betul coach. 8 tahun lepas saya macam tu. Okey. Dah apa ni dah dapat lagi satu tu. Okay.
So there's a few things lah sebenarnya buat funneling ni. So at least paling penting kat sini lah kita boleh pisahkan. Okay, daripada orang yang tanya jadi serius nak beli, okay, bila nak beli dia dah beli. Bila dah beli, contoh kalau dia dah beli dalam Shopee, yang ni kita nak divert dia beli direct dengan kita pula macam mana. So kita letaklah kupon ke, voucher ke atau sebagainya. Minta testimoni ke ataupun tulislah kita punya account IG. Kalau like IG kami dapat discount ke atau sebagainya. Time itulah kita okey. Kena boleh promote apa ni yang lain pula dekat situ kan? Ya, betul. Okey. Itulah tujuan utama saya gunakan sambil apa ni orang cakap sambil menyelam tu sambil kan? Betul. Sambil togok air orang cakap. Bukan togok air dah ni. Ini sambil minum teh tarik, ikan naik semua. Sebab ini trik yang digunakan, memang saya sendiri gunakan sebab untuk kita website, walaupun saya ada website sendiri tapi nak kena keluarkan kos marketing. So apa yang saya buat, saya gunakan Shopee promote dan produk apa Shopee dah tolong promote dah pun. Tapi bila customer beli, kita nak capture database, kita nak dia beli dengan kita balik, saya suruh dia beli dalam website saya. Okay? Itulah psikologi dia. Oh ya, yang macam coach bagi tahu dekat tu itu kan. Benda sama dekat copy machine itu. Benda sama je saya share. Sebab benda tu memang kita buat lah. Okay? Alright. Okay. Alright. Okay, tutup ni kejap. Stop share. Alright, so basically itu sedikit sebanyaklah perkongsian macam mana gunakan Shopee sebab memang saya sendiri gunakan. Kalau ada satu produk tu pun biasanya saya ambil kat Taobao ataupun kat AliExpress. Saya ambil detail dia dulu baru upload kat Shopee. Ada order baru kita macam okay, cari balik mana seller dia balik kan. Order daripada selalunya AliExpress, Taobao 1688 itu daripada China lah. Kalau perasan ada item daripada China tu, ini trik yang kita gunakan. Okay? Ini konsep dropship lah sebenarnya sebab produk tu saya tak pegang pun. That's why kena buat research sebenarnya. Tapi yang ni saya tak cadangkan buat sangat sebab sekarang ni terlalu banyak lambakan seller-seller yang jual produk dari China ni. Tapi itu adalah game saya 8 tahun lepas. Which is kita ambil produk dari China, kita repack balik. Kalau ada setempat kita repack, kalau tak kita suruh warehouse tu untuk repack balik. Dan hantar kepada Malaysia lah sebenarnya. Okay. Macam apa ni yang apa ni kena bila sampai tu yang dah siap settle semua lah kalau buat macam tu Betul. Sebab dekat sana dia punya warehouse dia boleh buat sorting, dia boleh buat kalau kita nak kotak ke, kita nak buat packaging baru pun dia boleh buat semua. Okay. So tips yang saya boleh sharekan contoh orang jual bantal. Orang jual bantal memang semua daripada China. Semua sorting apa semua dia buatkan sekali. Saya tak boleh mention lah nama apa tapi memang sebiji sama lah. Brand-brand yang kita pernah dengar, kita selalu dengar dekat radio, kita tengah tengok billboard yang banyak agent tu, itu salah satunya lah. Okay. Alright, coach. Itulah, tutup webcam tak nampak. Tak tahu orang dengan siapa. Kejap. Gelap sikit, coach. Tak boleh buka lampu. Tak boleh buka lampu, nanti baby terkejut pula. Okay, tak ada masalah. Okay je. Anyway, thank you so much lah join untuk sesi malam ni sebab it's good to know lah bila you dah start untuk buat ke Shopee dan sebagainya. Nanti just sharekan lebih lanjut dalam group untuk Shopee ke apa. Kita tengok macam mana untuk improve lah. Dan yang paling penting kena ada identity corporate tu. At least kena ada brand kita dari segi logonya, dari segi alamat update, kena ada update dia punya detail lah sebenarnya. Okay? Satu lagi coach. Kalau macam kita dalam Shopee tu kan, kita boleh ke tambah macam apa ni kita buat apa ni macam contoh tax untuk siapa-siapa untuk jadi supplier kita, apa ni supplier agent kita ke, boleh ke? Boleh je, tak ada masalah. Letak kat bawah je lah. Letak kat copywriting tu, boleh, tak ada masalah. Setakat ni saya tak pernah kena ban lagi lah. So, okay. Tu yang saya tanya tak kena ban ni sebenarnya. Setakat ni tak ada lagi.
Okey. Just letak je siapa yang nak berminat jadi ejen ke apa, sila hubungi kami. So far tak ada masalah lah. Memang saya buat juga. Okey. Sebab dekat Facebook dah try buat tu. Tapi ramai yang orang cakap apa ni, main-main tu yang jadi macam kalau dekat Shopee kita takut benda yang sama juga kan, main-main je. Memang akan ada yang main-main tu, sebab tu kita kena buat funneling tu sebenarnya. So dia ada step by step dia lah sebenarnya. Okay. Kalau dekat Facebook, saya cadangkan nak buat contoh kempen untuk recruit agent, kempen untuk recruit stokis ke, ataupun nak jual barang. Asingkan kempen kita tu. Okay. Saya buat sekali tu. Janganlah macam tu. Tu yang dapat main-main sebenarnya. Okay. Okey. Contoh lah. Ini details dia kita buat sampaikan contoh iklan untuk recruit agent di Kedah. Okay. Spesifik Kedah. Itu baru negeri tau. Belum pecahkan ikut kawasan lagi tu. Langkawi, Alostar, Sungai Petani dan sebagainya. Setiap satu tu kita buat iklan berbeza. Okay. Dan mungkin dari segi bahasa pun pakailah bahasa Kedah. Contoh, iklan yang keluar kat Kelantan adalah mengikut Kelantan punya version lah. Dia boleh pecahkan mengikut interest, kita boleh pecahkan mengikut lokasi dia. Contoh, iklan ni hanya keluar dekat Kota Baru je. Orang dekat Besut ke ataupun orang dekat Pasir Mas, bukan Pasir Mas, yang Gua Musang tak nampak lah iklan ni. So, efek dia sebenarnya saya lagi jimat sebenarnya. Sebab hanya orang yang kawasan tu saja dan orang yang mengikut kriteria yang saya nak saja yang akan nampak iklan tu. Tapi dia teknikal sikit lah bab ni, dia akan teknikal. Mungkin sebab tu kot, sebab sebelum ni memang ramai yang main-main. Kalau tu bila cakap nak jadi ejen, bila kita terangkan dia kat dia, terus diam. Senyap macam tu. Itu memang biasa. Sebab tu untuk ejen dengan stokis ni is all about recruitment. Memang kita kena sentiasa aktif merekrut ejen-ejen baru, merekrut stokis-stokis baru sebenarnya. Sebab even dapat 100 leads pun, percayalah, bukan semua 100 orang tu berminat. Mungkin yang minat orang je. Betul sangat-sangat tu. So, it's all about the numbers lah. So, kembali kepada basic, di mana kelas pertama saya ajar pun funneling. Okay. So, sama ada buat satu grup khas ke, buat satu grup khas. Okay, iklan ataupun nombor-nombor yang masuk terus boleh masuk klik kepada link grup ni. Tu akan kumpul dalam satu grup. Dekat situ baru explain. Contoh. So kalau dia tak minat, dia tak klik link tu, maknanya dia tak minat lah. Itu psikologi dia sebenarnya. Okay? Okay, faham. Kita buat kolam kita sendiri, kita feedkan info. Okay, contoh. Ejen yang pernah jual, rahsia dia jual kopi je tapi sampai RM20,000, RM30,000 kalau pernah ada lah. Kita ambil lah, benda ni kena build testimoni. Kena buat katalog. Okay. Jenis-jenis kopi yang ada. Okay. That's satu iklan untuk jadi ejen. Kena buka another side pula. Okay. Mungkin kepada siapa yang berminat nak buat kopi jenama sendiri. That's another iklan pula tu. So, dia pecahkan lagi. Dia ada segmentize dia sendiri. Orang yang minat jadi ejen, satu grup. Orang yang minat jadi stokis, satu grup. Orang yang minat nak buat brand sendiri, mungkin satu grup juga. Okay? Coach? Ya. Sorry lagi tajuk sikit. Macam contoh lah kan. Kalau macam dekat Shopee, kita nak buat iklan barang-barang yang kopi. Contohlah macam jam tangan ke handbag handbag ke kasut ke yang branded tapi barang kopi punya, kita boleh buat buat iklan dekat Shopee tak? Ke kena hack dulu? Tak, maknanya yang grade A, triple A apa tu kan? Yang premium semua tu. Tapi yang bukan yang original lah, yang kopi punya brand lah. Faham. Kita panggil istilah fufu lah kan. Grade A, grade A apa semua tu. Okay, boleh. Actually tak ada masalah pun. Kat Shopee memang ada orang jual. Tak ada masalah. Cuma problem dia game ni tak boleh main besar tau sebenarnya. Sebab at one time sebab banyak yang berniaga bundle pun ada isu yang sama sebenarnya. Dia orang jual produk ori. Tapi produk ialah bundle kan.
So sama betul. problem dia. Dengan orang jual produk yang kita panggil istilah dia produk fufu lah. Produk kopi ori grade A ni kan. So solution dia boleh jual, tak ada masalah. Tapi sampai satu peringkat, yang jahatnya KPM dan KK ni dia tengok kita dulu. So contohlah kalau tak tunjuk-tunjuk buat duit apa semua tu, sampai satu peringkat bersedia sedialah dia orang akan rampas apa semua barang ni. Okay, so dia tak boleh nak long term. Okay. Tak boleh apa ni, jangan jangka masa yang panjang, tak boleh lah kan. Mungkin buat sekali 6 bulan, okay, kumpul duit banyak-banyak, okay dah stop. Atau gunakan duit tu untuk buat benda lain. Sebab benda ni berkaitan dengan copyright. So istilah dia selagi brand tu tak komplain, selagi tu tak ada masalah. Yang jadi masalah kalau brand-brand tu komplain, satu, ataupun kalau ada orang dengki ke apa pergi report dekat KPDKK, that's another things lah. Dan orang Melayu kita ni banyak yang jenis dengki juga sebenarnya. Betul. Itu sangat-sangat. Dia tak boleh nak sustain lah so far. Tapi dia lain sikit. Kalau contoh buat bundle, there's another market lah. Sebab bundle di Shopee, kita boleh buat niaga live streaming di Shopee. Memang ramai orang buat bundle. Tapi macam tu lah, sebab banyaknya kawan-kawan saya jual bundle, tapi dia ada problem ni juga. Dan yang meniaga produk grade, risiko dia lagi tinggi sebenarnya. Okay? So nak buat boleh, tak ada masalah. Tapi jangan long term lah. Mungkin dalam 6 bulan cukup lah. Kan? Sebab kalau dekat Facebook dah berapa akaun dah kena hack dah. Betul lah tu. Tu yang nak try, dah banyak kali nak cuba dekat Shopee. Tapi kita orang takut Shopee ni kan dia macam orang cakap yang high class, ada low class, bukan nak cakap low class macam mana kan. Ramai kan dekat Shopee ni, kita takut ada yang macam aku cakap lah, pergi apa ni mata-mata KPDKK ke semua tu. Memang benda tu akan berlaku lah. Nasihat saya, boleh je buat, boleh je upload, tak ada masalah. Even nak jual live pun boleh, cuma tapi tetap ada risiko dia lah kan. Dia ada risiko dia. Even jual produk beauty mana-mana pun memang ada risiko je. Ada orang komplain, kenalah. Kalau selagi tak ada orang komplain, should be tak ada masalah. Okay? Cuma nak confirmkan je sebab sama ada yang brand kopi ni boleh apa ni, boleh masuk tak dekat Shopee? Boleh. Jawapan dia boleh. Boleh. Okey. Sebab saya ambil barang even dari China pun ada, memang kopi je. Ya, memang kita orang pun memang ambil barang daripada China pun. So far tak ada masalah lah. So far saya tak ada masalah lagi, tapi ada lah pernah dengar geng-geng yang bawa produk yang macam handbag apa semua ni kan, atau ada yang kena rampas, kesian jugalah. Pernah ada story lah tu. Selalu saya memang follow tu yang jalan penyelesaian dia adalah kita kena keluar brand sendiri. Dan tak ada masalah. Contoh kan, kawan saya jugalah buat bantal Hilton tu. Okay, dah brand je pula brand dia. Okay, so that's why dia orang come out dengan brand lain lah, which is ada, kalau pernah tengok brand Das Abdul, brand Lena, itu benda sama je sebenarnya. So selepas dia jumpa supplier, dia buat OEM, dia kilang OEM ni boleh buat brand dia sendiri. Sama je konsep dia. Okay? sebab kita orang macam kita orang ni order daripada China, contoh macam LV, Gucci semua tu kan. Kalau nak tukar brand tu takut tak boleh dah memang kena pakai brand yang loaded punya. Faham. Itu yelah, faham juga tu, tak ada masalah. Cuma tu atas risiko lah. Boleh, jawapan dia boleh jual, tak ada masalah. Cuma itulah, risiko lah sikit. Itu je. Okay. Alright. So jauh lagi ni daripada jual kopi, nak jual mana produk. Memang ada dua tiga bisnes juga tu sebenarnya. Okay. So Shopee one of the place untuk best lah untuk jual, terutama kalau jual live streaming sebenarnya. Okay, tak ada masalah. So far itulah. Saya pun jual juga, okay je. So far tak pernah ada apa-apa lagi, tapi orang lain. Banyak
tu tiba-tiba kena rampas lah. Tapi itu yang business yang dah 500,000, yang 1 juta dah lah tu. Duk tanya duit hari-hari kan. So cari masalah sangat juga lah tu. Jangan tanya duit lah Coach nak tanya, untuk website China yang nak order direct tu, Taobao 1688 tu, yang mana okey kalau yang so far yang Coach guna? Okay, one thing lah nak bagi tahu, Taobao 1688, AliExpress, AliExpress. dia adalah owner yang sama. Okay. Owner sama je. Owner dia Alibaba juga sebenarnya. Banyak nama lah. Brand dia lain. Dia brand lain tapi dia target market dia berlainan lah. Tapi apa yang beza dia, contoh macam AliExpress dia dalam USD lah. Dan harga dia akan tinggi berbanding dengan 1688 dengan Taobao. So dia ada different sikit lah. Kadang-kadang seller dia pun berlainan. Seller yang ada di Taobao bukan, dia tak ada dekat dalam Alibaba, dia tak ada dalam ni. Alibaba ni lebih kepada borong sikit kan? Alibaba dia ada MOQ dia. Minimum MOQ maybe 1,000 ke 5,000. Kalau macam AliExpress satu pun boleh. Okay? Satu pun boleh. Macam Taobao pun boleh satu boleh tak ada masalah. As long kita pakai Google Translate boleh. Cuma trik dia, kita beli jangan guna address Malaysia. Okay? Ni tips yang saya boleh share kan lah. Saya tak pernah guna alamat Malaysia sebab kiranya kita kenapa Okay, ini actually bukan dalam topik ni lah, tapi saya sharekan apa yang saya buat. Share. Kita beli, kita hantarkan. Coach, alang-alang tak ada orang dalam ni malam ni, tu yang kita orang nak korek semua ilmu tu. Lubang lah je ni. Tak tahu ya taktik guna kan. Okay, jadi tak apa coach. Okay. Jadi saya dapat bila kita nak reduce fee rate untuk delivery lah sebenarnya. Sebab kalau hantar direct, dia akan charge mungkin kalau guna flight ataupun guna sea mungkin mahal lah sebab item kita satu je hantar. So memang dia akan lagi mahal. So apa yang saya buat adalah dia akan contact, bukan contact pun, dia adalah 2-3 website sebenarnya. Cari benda ni adalah dipanggil warehouse provider. Warehouse mana? Kalau kita beli, kita suruh dia hantar ke warehouse ni. Okay? Okay. So warehouse ni yang akan itu lebih selamat lah. Jimat lah sikit tau. Kita akan jimat banyak sebenarnya. Memang banyak. Kalau contoh biasa sebab hari tu saya cuba satu barang beli dekat Taobao. Mahal. Nak sama mahal dengan harga barang. Posting dia. Mahal. Tipping. Betul. Lebih kurang sampai dalam RM50, RM80 tu biasalah. Okay. 70 kau. Pasu bunga je. Itu normal. Sebab kita beli satu, dia hantar satu. Memang tu rate dia. Tapi apa yang saya pecah lubang ni, okay, khas untuk yang join malam ni je. Okay. Kalau kita guna warehouse ni, dia akan kumpul order. Contohlah kalau kita nak beli barang-barang lain-lain pun, dia akan kumpul order. Dan baru dia akan hantar. Dan dia hantar pun dia kadang-kadang dia akan tumpang macam bukan kontainer lah. Kontainer tu macam besar sangat. Dia macam parcel yang akan dihantar ke Malaysia contoh. So dia akan tumpang. So tarikh tu kita tak dapat spesifik lah. Tapi dia akan bagi anggaran mungkin dalam masa sebulan. Okay, biasa sebulan lah paling cepat. Dia akan tumpang. Kalau tu naik kapal, dia akan ada juga option. Kalau nak naik kapal terbang pun ada juga. Tapi dia tumpang parcel orang lain. Itu yang membuatkan harga kita lagi murah sebenarnya. Dan saya nak share rate kalau normal saya tu RM50 ke RM60 lah biasanya kalau beli satu item. Tapi ni satu item juga. Cuma bezanya saya tukar guna warehouse ni, kos saya kurang sehingga paling murah saya dapat RM7.50. Paling murah Paling mahal RM15 ke RM18. Oi, jauh beza tu coach. Itulah trik dia. Okay? Okay, lepas ni guna warehouse China lah. Ada banyak website. Di website tu saya tak ingat lah apa tu. Nanti saya check balik dalam email saya sebab dah lama tak. Ni zaman-zaman dulu buat trading lah sebenarnya. Ni dah sejak Shopee dah banyak barang China, dah malas nak buat dah. Tapi apa yang berlaku, warehouse ni yang uruskan. Contoh yang saya mention contoh kita beli bulk. Kita beli mungkin dalam satu karton ke baju ke power bank ke wire macam-macam lah ada China kan.
So dekat warehouse tu lah yang buat sorting. Okay. Maknanya contohnya saya minta warehouse boleh tak you tolong repack balik, buat satu-satu, letakkan packaging. Saya nak brand saya nak ni, warehouse tu buat semua. Oh. Okay. Contohlah bantal, kes bantal lah. Bantal brand tu bukan nama sebenar. Saya nak suruh dia bubble wrap, saya nak suruh dia letak dalam kotak. Boleh Boleh. Tapi kena bayar lah, tu je. Ada additional cost je lah. Additional lah. Tapi cost dia tak adalah mahal sangat. Dan contoh untuk repack bantal buat brand kita balik, ini saya dapat maklumat daripada memang orang yang buat benda ni. Tengok bantal dah famous lah sekarang brand dia. Costing dia tak lari. Dah Abdul tu. tak boleh mention brand dia. Sebab ni live dekat dalam Facebook juga. Nanti orang share. Ada brand lain. Calon abang yang kot. Brand lain, okay? Sebab semua benda buat kat China kan. Okay. Apa yang jadi, dia punya costing dia drastically, tak lari daripada RM7 ke RM8 je. Costing dia. Tu dah termasuk packaging, kita panggil repack lah. Dah termasuk repack, dah termasuk dengan punya label dia lah, nak buat apa-apa brand pun, dah termasuk semua dah. Tapi dia macam kena order in bulk lah, baru akan dapat costing turun rendah macam tu. Iyalah. Kita kena deal dengan pihak warehouse lah pula. Sebab berbeza kalau kita buat di sini, kita sorting sini, dia sebab benda tu melibatkan custom, melibatkan yalah nak kena bayar semua benda tu kan. So kalau kita dah tu dekat warehouse tu akan uruskan sekali dengan urusan custom tax apa semua tu. So kita boleh main daripada situ sebab kita tumpang pasal orang. Kadang-kadang harga kalau kena bayar RM100, saya kira balik tengok dah RM30 je kena bayar. Which is okay lah. That's a few things lah. Traders mostly Chinese lah buat benda ni sebenarnya. Kalau kita tengok Shopee semua Chinese je. Okay. Mikir dah nak jual apa ni. Benda yang sama. Benda yang sama. Sebab tu saya stop buat China ni sebab ada market lagi best sebenarnya. Kita buat untuk market US, kita buat untuk market market Europe sekali. Dia ada juga website-website yang kalau contoh beli barang untuk Europe, daripada Europe. US. Ada brand-brand yang yang mungkin tak ada kat Malaysia. Contohlah dia Extraordinary ke apa kan. Dia terpecah lagi lubang. Tak apa. Basically produk beauty lah. Yang kalau hantar direct sini mungkin delivery mahal. So apa yang dia buat, kita beli, kita gunakan alamat warehouse ni dan warehouse ni yang uruskan delivery. So cost kita ada lebih murah sebenarnya. Warehouse di US ni lah? Ada juga transport sana? Ada. Satu dunia ada sebenarnya benda ni. Servis ni memang ada di mana-mana. Kita tahu sebab kita main dekat China je. Tak ada kontak untuk sana-sana. Kalau istilah dia macam agent lah. Agent dekat sana. So bukannya dia pergi belilah, kita yang beli, tapi kita guna alamat dia. Kita beli, kita bagi alamat dia, jadi seller post sana. So orang sana dia akan bila dia dapat, dia siap hantar gambar apa semua. Dia hantar gambar, item ni dah terima. So, kami tengah buat sorting balik, kami akan hantar. Dia bagilah timeline. Dia tak ada spesifik timeline lah, tapi dia akan bagi anggaran mungkin dalam 35 hari bekerja akan sampai. Tapi dia bilang 2 minggu dah sampai. So that's average lah biasanya. Sedap juga. So, memang sedap sebenarnya. Kalau main trading ni sebab cost kita dapat tengok benda ni RM3, RM4 je. Tapi jual balik sampai kita tak payah. RM80, RM90 kan. Boleh apa dah? Margin tu boleh markup. Sebab ikut kita lah, ikut. Kalau nak main besar, kita markup besar. Sebab benda-benda China ni pun memang kita boleh main agent dengan stokis juga sebenarnya. So kita boleh pasarkan. Alright. Tapi kena buat brand sendiri juga. Kalau nak pakai agent kot. Yang tu yang the best lah sebenarnya. Actually boleh pakai brand sendiri ataupun boleh tak pakai. Tak ada masalah. Sebab pakai brand sendiri nak kena ada kos tambahan. Dia boleh test dulu buat brand yang sedia ada ke atau tak kisah, tak ada masalah. Sebab yang penting sekarang ni kena kumpul database customer dulu. Dan lagi senang sebenarnya untuk jual.
Okay? Okay. Alright. Boleh Itulah. Okay. So kita dah Boleh, lari sikit lah. Kita bukan kelas lagi jauh ni. tapi itu Kelas marah ni. apa yang saya buat sebelum ni lah. Sampai ke China, sampai ke US. Saya sharekan apa yang saya buat sebelum ni, which is saya dah slow down sikit benda ni sebab senang cerita tak glamour lah kan dululah. Tapi benda ni memang buat duit. Cuma mungkin sebab sekarang ni ramai seller-seller daripada China dah. Dan Shopee pun dah start accept daripada direct dari China lah. That's why saya agak macam kurang sikit lah. Tapi still boleh. Kan, dia ada dari China. Memang ada. Memang ada sebenarnya. Tapi tak apa, tak ada masalah. It's okay sebab di Malaysia ada dua situasi. Ada customer yang nak beli nak dapat cepat. So dia akan cari local seller ataupun ready stock. Itu kelebihan kita lah. Tapi kalau orang nak beli, dia sanggup tunggu sampai 3-4 minggu, dia akan beli daripada China. So which is sama je. So ada market untuk ready stock dengan market untuk local seller ni. Memang ada. Dan harga dia memang melampau mahal lah ni cerita. Itulah. Alright. Boleh try. Okay. So insyaAllah try cuba. Just try je sebab Shopee percuma, tak ada masalah. Cuma Shopee ni dia nak kena jaga dari segi delivery lah. Delivery kena jaga. Once dapat order memang kena terus proses, kena terus hantar. At least dalam masa 3 hari lah biasanya. Saya set KPI proses same day. Hari ni dapat order, hari ni juga proses sebab nak jaga rating. Rating tu yang penting sebenarnya. Sebab kalau orang review dia rating tu apa? Sebab customer di Shopee dia suka barang sampai cepat. Sampai cepat okey lah, tak ada masalah. Kan? So itu benda tu jagalah sikit. Alright. Okay. Untuk pukul 12 lah. Allah terajak lah. Okay, tak apa. Itu saja untuk sesi kita malam ni. Thank you so much kepada yang join. Yang bertanya soalan pun, thank you so much. InsyaAllah kalau ada masa, just PM saya private. Saya akan buatkan video dan saya akan jawab dalam bentuk video untuk orang ramai lah. Sebab hari ni untuk team A saja. Dan daripada sini, saya cakap terima kasih juga kepada yang join. Sebab saya pun dapat korek-korek story-story lama juga kan. Teringat memori lama kan. So, memori lama. Kita baru nak cuba ni untuk China ni. Actually okay, tak ada masalah. Sebelum ni cuba untuk ni lah, untuk kopi ori macam LV, Gucci je. Tips dia, kalau dari supplier, satu produk at least minimum 3 supplier. Okay? Produk yang sama, minimum 3 supplier. Jangan berharap pada satu supplier. Sebab saya macam guna Taobao, kita boleh minta contact dia dekat direct kan? Boleh je. Susah juga nak jumpa yang mana, tapi so far okay coach kan dekat Taobao. Okay. Cina ni tak ada tipu tak? Cina lah paling banyak menipu. Okay. Ya kah? Okay, apa yang saya boleh bagi tahu lah. Cina Malaysia pun kena tipu dengan Cina China. Apatah lagi kita yang tahu cakap Cina ni. Yalah. Mestilah dia. Sebab saya pernah stay kat ambil order kena. Sebab tu at least beli dulu, tengok kualiti dia sama ke tak, dan produk yang sama try cari 3 supplier berbeza. Okay, itu tips yang saya boleh bagi. Right. Okay, itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ada masa boleh PM saya insyaAllah. Kalau perlukan bantuan lebih lanjut boleh PM saya. Saya boleh consulting 101 jugalah. Tapi that's luar daripada training kita lah. Kalau ini macam coaching 1-to-1 dan. Ini pun dah 101 ni. Kan? Tapi untuk slot bulan depan saya ada free dalam 2 ke 3 slot. So insyaAllah kalau berminat just inform saya. Nanti saya bagi saya check jadual dan sebagainya. Dan kita boleh arrangekan untuk 1-on-1 session. Alright? Okay. Alright. Itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam.